Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan siapa sahaja yang berada di sana dalam FB dan menonton siaran langsung FB Live. Ini tiba-tiba saja pagi ini kita rasa nak onkan secara langsung untuk sharing, untuk sama-sama kita sharing ilmu mana yang ada, mana yang kita tahu sedikit. Boleh kita share. Mudah-mudahan ilmu yang kita share ini mendapat barakah. Okey, saya ingin cari satu buku. Okey. Sebab apa? Sebab kita nak bercakap mengenai memperkenalkan apa itu homeopati kepada awam. So hari ini sudah keluar satu iklan untuk iklan hasil kerjasama kita dengan Persatuan Perubatan Homeopati Malaysia untuk mengendalikan satu kelas untuk sesiapa yang register. Kelas ini untuk orang awam, maknanya sesiapa yang tidak mempunyai pengetahuan langsung berkaitan dengan homeopati boleh register. Siapa yang mungkin pernah mengikuti, pernah mendengar sekali-sekala dalam kuliah awam, masih lagi tidak begitu mengenali dengan lebih dekat, boleh mengikuti program ini. Kita tidak sarankan orang yang sudah lulus diploma mengikuti program ini. Sebab apa? Pengetahuan dia tentulah lagi advance daripada mereka yang masih baru. Bagaimanapun, kadang-kadang walaupun kita sudah berijazah atau mempunyai diploma, kadang-kadang kita keliru tentang istilah homeopati. Dan banyak istilah dalam homeopati itu mungkin boleh mengelirukan sebab kesukaran kita dalam memahami bahasa asalnya. Bahasa asalnya homeopati itu berasal daripada bahasa Latin yang digunakan oleh Dr. Samuel Hahnemann, seorang berbangsa Jerman, yang mana bahasa pertuturan hariannya ialah bahasa Jerman. Jadi apabila dikutip daripada bahasa Latin, oleh kerana Dr. Hahnemann ini orang yang pakai dalam banyak bahasa, maka beliau sangat mengetahui apa maksud homeopati. Dalam homeopati, antara buku-buku yang kita sarankan beli kalau nak jadi pelajar, kalau supaya kita tidak kehilangan punca masa mengikuti kuliah nanti, banyak maklumat baru, ilmu baru, istilah baru yang akan kita dapat. Okay, so kalau eloknya sama ada kita mencatat. Kalau kita larat, kita boleh catat. Kalau kita tidak larat, kita belilah buku rujukan. So ini sebenarnya merupakan syarat wajib bagi sesiapa yang mengikuti kelas ini untuk membeli buku. Antaranya ialah buku Kamus Istilah Perubatan Homeopati. Okey. So di dalam kamus ini muka surat 53, apa yang disebut? Homeopati dalam bahasa Malaysia disebut homeopati. H-O-M-E-O-P-A-T-Y. P-A-T-I. Itu ejaan dalam bahasa Melayu. Daripada bahasa Inggeris, kita tukar pada bahasa Melayu. Ejaan Dewan Bahasa dan Pustaka adalah homeo, H-O-M-E-O, dan P-A-T-I, pati. Okay. Pati itu daripada bahasa Inggeris juga. Yang bahasa Inggeris pun datang daripada Latin juga. Yang bermakna, yang asalnya ejaannya ialah P-A-T-H-Y. Pati. Okay. So bahasa Melayu kita P-A-T-I, pati. Pati ni rasa. Dalam bahasa Melayu banyak kita guna. Pati ini ialah rasa. Seorang yang simpati, seorang yang sama-sama merasai. Seorang yang empati, seorang yang merasai seolah-olah
orang yang dia menderita seolah-olah orang yang mengalami itu yang sebenarnya. Jadi apati, kita jumpa juga apati. Apatinya apa? Maknanya kita tidak ada rasa apa-apa, tanpa rasa. Okey, so homeopati dalam bahasa, dalam kamus ini kalau anda beli, tidak sama dengan kamus lain. Kamus lain sebab ada masalah makna yang sebenar itu dia tidak memahami. Walaupun mereka menerbitkan kamus, tetapi kamus itu dalam bahasa Melayu kebanyakannya tidak menepati. So, homeopati boleh transliterasi ataupun diterjemahkan mengikut mengikut harfiahnya serupa rasa. Sebab homeo itu maknanya serupa, pati itu rasa, perasaan, penyakit. Okey. So serupa rasa ataupun serupa penyakit ataupun serupa penderitaan. Okey, keterangan sistem perubatan yang diperkenalkan dan dibangunkan secara saintifik oleh Dr. Samuel Hahnemann yang mengamalkan rawatan berasaskan prinsip bahawa kesembuhan bagi satu-satu gangguan penyakit boleh dicapai dengan cara memberikan penawar berpotensi dan mempunyai simptom-simptom yang serupa dengan simptom-simptom si pesakit. Itu mana dalam ni? Panjang ya, panjang. Ringkasnya, itu adalah satu kaedah rawatan di mana ia akan menggunakan bahan-bahan ubatnya yang ciri-ciri simptomnya menyerupai dengan ciri-ciri simptom pesakit yang hendak dirawat. Itu secara ringkasnya. Maknanya, kalau kita ambil ujian, boleh jawab tak? Kalau kita buat ujian lah, boleh jawab tak? Tengok, kena lihat buku kamus ini. Dan keterangan mengenai homeopati juga ada dalam buku perubatan homeopati, iaitu buku pertama yang kita terbitkan pada tahun 1997. Lagi jelas diterangkan di sini. So, apa makna homeopati itu? Okay. So, di sini akan diterangkan bahawa homeopati itu berpunca daripada bahasa Latin di mana homeos itu bermakna serupa, bukan sama, serupa. Serupa tapi tidak sama. Ini jangan pelik, serupa tetapi tidak sama. Dan pati itu maknanya penyakit atau penderitaan ataupun seumpamanya. Jadi itu rawatan yang menggunakan simptom-simptom yang serupa antara pesakit dengan penyakit. Itu maknanya secara lebih kurang. Memang perlu mendalami. Ada satu artikel yang telah diterbitkan oleh laman web Perancis, artikel saya di situ. Itu pun menerangkan apa makna homeo. Jangan kita keliru dengan perkataan homo. Kita biasa sebut homo. Homo sapien. Homoseksual, homoseks. Dia tidak sama. Homo itu memanglah maknanya sama. Identical. Same bahasa Inggerisnya sebut begitu. Tapi homeos bukan sama. Homeos adalah serupa. Sejarah telah mencatatkan bahawa Dr. Samuel Hahnemann, hebatnya beliau di dalam bahasa Latin ini, sehingga beliau menulis dan membuat serangan kepada golongan alopati, para doktor alopati pada waktu itu yang tidak memahami istilah homeos. Okey. So serangan beliau itu pastilah mengguriskan perasaan orang-orang alopati. Tapi itulah hakikatnya sebab Hahnemann ini adalah seorang yang genius. Nama yang diberikan oleh homeopati itu memang menepati. Tapi ramai orang tidak faham. Sebab apa? Masalah istilah ni Dewan Bahasa pun tak faham. DBP pun akan terjemahkan, serupa, sama dengan makna homeo. Jadi homo dengan homeo ni sama. Tak betul sahabat ya. Homo lain. Bahasa Inggeris sebut homo lain. Homeo itu lain dalam bahasa Inggerisnya. Cuma bahasa Melayu saja kebanyakannya kamus kita keliru. So mereka menterjemahkan secara tidak betul. Begitu juga lagu yang berkumandang. Saya tak tahu apa lagu tu dulu disebut sama tapi tidak serupa. Kan salah tu.
Sama bahasa Inggeris maknanya same. Same tu identical dari segenap aspek, dari segenap sudut. Itu same. Homeo itu adalah serupa. Serupa tetapi tidak sama. Sebenarnya itulah istilah yang betul. Sebab makna similar ialah same. Bukannya similar itu bukan same. Maknanya ialah hampir same. Ataupun hampir sama. Jadi makna dia sebenarnya ialah serupa. Similar itu maknanya serupa. Itu istilah yang tepat. Jadi lagu yang kata sama tapi tidak serupa itu dia sudah tidak faham akan makna istilah sebenarnya. Makna istilahnya sepatutnya lagu itu ditukar jadi serupa tapi tidak sama. Begitulah sepatutnya. Okey. So itu adalah pengenalan untuk hari ini apa itu homeopati dari segi istilahnya dan dimaknakan sedemikian. Terasa agak panjang, kena perhatikan betul-betul. Dalam kuliah nanti kita akan terangkan secara keseluruhannya, kena memahami sejarahnya, kena memahami apa maknanya, apa falsafah di sebalik sistem perubatan homeopati. So itu yang penting. So untuk memahami semua ni, kalau kita mengikuti kelas, kita memang kena ada buku-buku penting yang kita sarankan. Nanti saya akan catatkan di ruangan komen nanti buku-buku yang harus dibeli oleh mereka yang ingin mendaftar. Okey, mendaftarnya jumlahnya sedikit saja, 80 RM saja. Boleh dapat 15 jam. Hari itu kita iklankan 10 RM 1 jam. Kalau 15 jam maknanya 150 RM. Tapi dengan kerjasama PPHM kita menyelaraskannya pada harga yang sangat rendah. Lebih kurang harganya jadi lebih kurang 5 ke 6 ringgit sahaja untuk satu kuliah. Sangatlah murah, sangatlah berbaloi, sangatlah bermanfaat dari segi ilmunya kerana kita tidak belajar dengan tangan kosong, tanpa rujukan, tanpa fakta. Semuanya ada rujukan, ada fakta, ada tempat rujuk. Laman web ke ataupun buku ke, ada tempat rujuk. Jadi ini adalah kelas pengenalan kepada homeopati yang pertama kali dibuat dengan kita boleh sebut sebagai evidence based. Berasaskan fakta-fakta dan bukti. So itu saja untuk pengenalan pada hari ini. Terima kasih kepada siapa yang bersiaran bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.